Naik kereta ke kota tinggi membawa serat sebakul berangan. Jika kita gunakan teknologi, kerja yang berat menjadi ringan. Hutan mana hendak diredam, mencari pakma yang tiada di desa. Teknologi berguna sangat berfaedah. Fungsi utama menjimatkan masa. Hai dan Assalamualaikum murid-murid. Macam mana dengan pantun yang cikgu persembahkan sebentar tadi? Menarik tak? Agak-agak kamu kan? Pantun tadi berkaitan dengan apa ya? Ya, betul. Pantun yang cikgu sampaikan tadi adalah berkenaan teknologi hebat yang mengatakan bahawa teknologi pada zaman kini banyak memudahkan kita. Tapi, cikgu ada satu soalan. Betulkah teknologi ini meringankan kerja kita? Kamu rasa betul atau tak yang teknologi ini memudahkan kerja seharian kita? Oleh sebab itu, hari ini cikgu nak ajar murid-murid cikgu tentang penghasilan e-portfolio menggunakan teknologi terkini. Jadi, bolehlah murid-murid merasai sendiri pengalaman menggunakan teknologi yang ada pada masa kini supaya kita dapat mengetahui sama ada betul ataupun tidak bahawa teknologi pada masa kini adalah memudahkan kita. Menarik kan? Okey, baiklah. Tapi sebelum itu, mari kita pelajari sedikit tentang definisi, kepelbagaian dan juga elemen dalam penghasilan e-portfolio supaya lebih jelas sebelum kita ke segmen penghasilan karya seni. Yang pertama adalah definisi. Tahukah portfolio dalam talian sering disebut sebagai portfolio digital ataupun e-portfolio? Oleh yang demikian, definisi e-portfolio dalam bidang seni foto merujuk pada kompilasi hasil karya seni foto murid yang disimpan dan dipersembahkan secara dalam talian. Kini, dengan teknologi web 2.0, terdapat banyak laman sesawang dan aplikasi yang menyediakan tapak untuk menghasilkan e-portfolio. Antaranya ialah seperti Wix, Squarespace, Facebook, Instagram dan juga DeviantArt. Yang pertama iaitu personality. Personality ini bermaksud e-portfolio bukan sahaja mewakili diri, pengetahuan dan kemahiran, tetapi yang paling penting adalah keunikan personality anda. Sebagai contoh, kamu boleh menunjukkan e-portfolio kamu mengikut cita rasa dan keunikan diri kamu. Yang kedua adalah yang terkini. Terkini bermaksud sentiasa memaskini dan membuat narik karya baru. Utamakan karya yang berkualiti tinggi atau yang menjadi kegemaran anda. Karya-karya anda tersebut perlulah menjadi fokus kepada portfolio anda. Yang ketiga buat murid-murid cikgu adalah informasi. Ini bermaksud menulis maklumat ringkas tentang setiap hasil karya. Antaranya ialah seperti tajuk, lokasi, teknik dan juga sumber inspirasi. Namun, tidak perlu berlebihan seperti memasukkan maklumat yang panjang ataupun sulit. Yang keempat, sensasi. Sensasi pula bermaksud gunakan tajuk dan juga tema yang menarik. Masukkan hashtag bagi setiap karya dan tag ahli kumpulan sekiranya karya merupakan hasil kerja kumpulan. Yang kelima adalah variasi. Variasi bermaksud tidak hanya terhad kepada imej jati tetapi boleh mempelbagaikan media. Murid-murid boleh mengaplikasikan elemen variasi dengan menayangkan video menggunakan pautan video tadi. Dan yang terakhir iaitu yang ke-6, promosi. Promosi bermaksud murid dapat berkongsi alamat e-portfolio anda terutamanya melalui laman sosial. Ini sebagai contoh, meletakkan pautan laman web yang lain di laman web sosial murid-murid sekalian. Okey, baiklah anak-anak murid cikgu, jadi kita sudah selesai untuk mempelajari sedikit tentang definisi, kepelbagaian dan juga yang penting dalam penghasilan e-portfolio. Jadi, cikgu harap murid-murid cikgu sudah bersedia untuk kita pergi pada segmen seterusnya iaitu segmen penghasilan karya. Jom! Okey murid-murid, untuk penghasilan e-portfolio pada kali ini, cikgu akan menggunakan platform Canva. Okey, pertama sekali, murid-murid boleh membuat carian Canva di Google. Seterusnya, murid-murid boleh tekan butang carian dan tulis kreatif portfolio.
Setelah itu akan terpaparlah beberapa jenis template e-portfolio yang murid-murid boleh gunakan sebagai rujukan untuk diubah surat. Baiklah, di dalam penghasilan e-portfolio kali ini, murid-murid hendaklah menggunakan ke-6 elemen yang telah cikgu ajarkan sebentar tadi. Okey, jadi kita pergi kepada elemen yang pertama, iaitu personality. Murid-murid perlu tahu bahawa murid-murid telah mengaplikasikan elemen personality setelah murid memilih sebuah template portfolio sebagai rujukan untuk diubah surat. Jadi, pilihlah template rujukan yang menunjukkan diri murid masing-masing. Yang kedua adalah sensasi. Murid-murid boleh menggunakan tajuk yang menarik untuk menarik perhatian. Sebagai contoh, cikgu gunakan tajuk laman sedih Cikgu Afham daripada hanya menggunakan tajuk laman web Cikgu Afham. Ini adalah untuk menampakkan portfolio yang dihasilkan ini adalah lebih menarik, negatif serta sensasi. Yang ketiga adalah informasi. Murid-murid perlu menulis maklumat ringkas tentang setiap hasil karya seperti memasukkan tajuk, lokasi, teknik dan juga sumber inspirasi. Bagi variasi pula, murid-murid boleh mempelbagaikan media dengan menayangkan video menggunakan pautan YouTube. Sebagai contoh, cikgu mempelbagaikan dan menggunakan elemen variasi dengan menayangkan video tutorial secara bergerak. Seterusnya, terkini. Murid boleh membuat karya yang terkini, yang berkualiti tinggi atau yang menjadi kegemaran murid-murid. Karya-karya tersebut akan menjadi fokus kepada e-portfolio murid semua. Dan yang keenam, yang terakhir sekali adalah promosi. Promosi bermaksud murid dapat berkongsi alamat e-portfolio murid-murid, terutamanya melalui laman sosial. Jadi, setelah selesai pengiriman portfolio yang telah dihasilkan ini, murid-murid bolehlah menjalin link portfolio tersebut dan promosikan di laman sosial murid masing-masing. Jadi dengan itu, terhasillah sebuah e-portfolio kreatif murid-murid cikgu yang sudah dilengkapi dengan kesemua 6 elemen penting dan menarik. Jadi, jangan lupa gunakan e-portfolio ini sebaiknya dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada tajuk yang berlainan.